Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suhaid Al-Izran bin Subuhi. Nombor metrik 18 BI 06013. Nama saya Nur Syahidah binti Nazru. Nombor metrik 18 BI 06007. Nama saya Nur Maizira binti Samian, nombor metrik 18 BI 06010. Nama saya Nur Ashikin binti Muhammad Nawi, nombor metrik 18 BI 06009. Peperangan Khaybar adalah pertempuran yang terjadi antara umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan umat Yahudi yang hidup di Oasis Khaybar. Khaybar terletak sekitar 150 km dari Madinah, Arab Saudi atau sejauh 3 hari perjalanan dari Madinah. Peperangan ini berlaku sekitar tahun 629 Masihi. Peperangan ini berlaku disebabkan terdapatnya perancangan penduduk Yahudi Khaybar yang terdiri daripada Bani Qainuqa, Bani Nadir dan beberapa kabilah Yahudi yang lain untuk berpakat dengan kaum Yahudi lain termasuk Wadi Qurra, Taimah, Fadak dan kabilah Arab Ghatafan bagi menyerang Madinah. Nabi Muhammad SAW bertindak pantas menakluk kota Khaybar terlebih dahulu sebelum Yahudi Khaybar sempat berpakat dengan kabilah-kabilah lain untuk menyerang Madinah. Pada beberapa tahun sebelum peperangan Khaybar, iaitu pada tahun ke-4 Hijrah, Rasulullah SAW telah menghalau kaum Yahudi Bani Nadir keluar dari kota Madinah kerana tindakan khianat yang telah mereka lakukan. Antara yang dihalau ialah Huyai bin Akhtab, Kinanah bin Rabi' bin Abi Al-Haqiq dan Salam bin Abi Al-Haqiq yang pergi ke Khaybar. Setahun kemudian, mereka menghasut orang Quraisy di Mekah untuk memerangi Rasulullah SAW. Hal ini menyebabkan Khaybar menjadi satu pusat konspirasi kaum Yahudi yang berkomplot bersama pihak Quraisy. Peperangan Khaybar ini berlaku sekitar tahun 628 atau bersamaan dengan akhir Muharram tahun ke-7 Hijrah. Berlakunya peperangan Khaybar setelah Rasulullah SAW memperolehi keamanan dengan pihak Quraisy hasil daripada perdamaian yang dicapai dalam perjanjian Hudaybiyah. Baginda Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk membersihkan saki-baki bangsa Yahudi yang berada di sekeliling Madinah. Oleh itu, Baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk bersiap sedia menyerang Khaybar. Baginda menetapkan bahawa hanya sahabat yang menyaksikan perjanjian Hudaybiyah sahaja yang boleh bersama baginda untuk peperangan Khaybar. Strategi yang digunakan oleh baginda adalah pengepungan kawasan atau digelar siege. Sebelum berperang, baginda mengarahkan seorang sahabat bersama 10 tentera yang lain untuk pergi ke daerah Najd. Ini dilakukan untuk menakutkan penduduk Najd supaya mereka tidak menyerang kota Madinah ketika ketiadaan tentera Islam. Baginda tidak terus menyerang kota Khaybar secara terus, tetapi tentera Islam berteduh di kawasan bernama Ar-Raji selama beberapa hari. Tentera Yahudi menunggu kedatangan tentera Islam selama beberapa hari, tetapi mereka tidak muncul. Ini menyebabkan tentera Yahudi menyangka bahawa baginda dan tentera Islam takut untuk menyerang kota Khaybar. Selepas subuh, baginda dan tentera mula menuju ke arah kota Khaybar. Keadaan tentera Yahudi yang leka memudahkan tentera Islam menguasai pintu pertama kota Khaybar. Pengawal pintu gagal menghalang kemasukan tentera Islam kerana penduduk Khaybar juga berpusu-pusu masuk ke dalam. Ini menyebabkan tentera Yahudi tidak dapat mengenal pasti mana satukah tentera Islam dan penduduk Khaybar. Tentera Yahudi diserang bertalu-talu sehingga gagal bertahan dan berundur dari benteng ke benteng yang lain. Benteng terakhir berjaya ditawan dengan cara baginda memutuskan bekalan air yang digunakan untuk menampung seluruh kota Khaybar. Tentera Yahudi akhirnya menyerah kalah apabila gagal mendapatkan sumber air kerana kehausan. Kesan daripada peperangan Khaybar ini ialah keseluruhan semenanjung tanah Arab berada di bawah pentadbiran Nabi Muhammad SAW. Hal ini kerana menerusi dari semangat perjuangan yang disemai oleh baginda dalam diri umat Islam. Perang Khaybar memberi kesan yang besar kepada umat Islam. Kemenangan dalam Perang Khaybar ini memberi impak yang besar dari berbagai sisi, terutamanya ekonomi.
Ibar yang dapat melalui kisah ini ialah sifat pemaaf Rasulullah SAW yang diberikan kepada kaum Yahudi. Melalui kisah ini, Rasulullah SAW memberi keizinan untuk kaum Yahudi tinggal di Khaybar dengan beberapa syarat. Sifat ini harus dicontohi dan dijadikan teladan serta iktibar kepada seluruh umat Islam. Sekian, terima kasih.